Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali hari ini bersama saya Tutu Mazna dalam Matematik Tambahan Tingkatan 4. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab baru iaitu hukum cert yang mana baru diperkenalkan bagi matematik tambahan pada tahun ini. Maksudnya dalam KSSM ni sahaja dia diperkenalkan, tapi dalam silibus lama iaitu KBSM hukum cert ni dorang tidak belajar lah, just untuk KSSM tahun ini. Okey, untuk pengetahuan, hukum cert ni merupakan silibus matriks lah. Okey, silibus matriks. Kalau kamu masuk matrikulasi, kamu sepatutnya akan belajar tentang hukum cert ni. Tapi entah macam mana dalam matematik tambahan untuk tahun ni, untuk silibus baru yang diperkenalkan pada tahun ni, tingkatan 4, kamu akan belajar untuk inilah bab baru yang baru diperkenalkan dalam matematik tambahan. Jadi sesiapa yang sedang menonton, jangan lupa untuk sharekan kepada kawan-kawan anda, tag kawan-kawan anda, ataupun anda ada anak yang mengambil matematik tambahan tahun ini, kawan-kawan anda cuba tag dorang, kita belajar bersama-sama hari ini. Okey, saya akan ajarlah cara untuk mempermudahkan hukum cert ni. Okey, dia tidak susah manapun kalau kita sudah dapat dia punya kaedah dia, basic dia. Okey, jangan lupa like dan sharekan kepada kawan-kawan anda. Okey, kita teruskan kepada pengajaran hari ini. Okey. Okey, untuk hukum cert ni di sini saya dah bagi dua ni. Ada 6 soalan. Yang pertama hukum cert yang tunggal macam ni. Yang kedua kita akan menggunakan operasi darab dalam hukum cert. Okey, dalam hukum cert ni ada yang macam ni, ada yang darab, ada juga yang tambah dengan tolak. Untuk tambah dan tolak, kalau ingin tahu lagi dengan lebih lanjut hukum cert ni, saya akan live lagi sekali lah. Tapi untuk hari ni, just kita akan cover tentang darab. Okey? Okey, kita teruskan. Cuba tengok yang soalan yang pertama. Dia suruh permudahkan punca kuasa 72. Okey, dalam hukum cert ni, kamu kena tahu cara kaedah untuk menyelesaikannya guna kaedah highest common factor ataupun faktor sekunya terbesar, FSTB. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita, bahasa Melayu kita panggil FSTB, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris adalah highest common factor, HCM lah. Okey, dua ni. Okey, caranya adalah, dan kamu juga perlu ingat tentang kuasa 2 sempurna. Apa tu kuasa 2 sempurna? Contohnya dalam kalau dalam kuasa, contoh 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Nombor 4, 9, 6 di sini dan seterusnya, ini yang kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Okey, kena tahulah 2 kuasa 2 berapa, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16. Okey, lepas tu seterusnya 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36. Okey, 7 kuasa 2 49. Itu kamu kena tahulah bagi yang mengambil matematik tambahan. Okey, bezanya matematik tambahan dengan matematik moden ni, matematik tambahan ni kamu lagi advance untuk belajarnya. Jadi kalau dalam matematik moden kamu tidak ingat pun 4, 9, 16 ni tidak apa. Tapi dalam matematik tambahan kalau kamu tidak ingat ni, maksudnya masalah besar lah bagi kamu. Sebab untuk kita selesaikan ni kita kena ingat yang ininya. Okey. Jadi cubalah ingat untuk kuasa 2 sempurna ni. Okey, better kamu ingat. Kenapa kamu kena tahu kuasa 2 sempurna ni? Sebab contoh 72 ni. 72 ni, punca kuasa 72 ni kita akan pecahkan dia mengikut HCM. Tapi HCM ni ataupun FSTB ni, kamu ada certain number yang kamu kena pilih. Itu contohnya 72 ni, kamu buat highest common factor ataupun FSTB, kamu kena pilih antara nombor 4, 9, 16 ataupun seterusnya lah. 4, 9, 16, 5 kuasa 2 sama dengan 25. Apa lagi? 6 kuasa 2, 36. 7 kuasa 2, 49. Kamu hanya gunakan nombor kuasa 2 sempurna ni. Contohnya 72, mula-mula yang paling kecil sekali, kamu guna 4. So, 72 bahagi 4. Okay? So 72 bahagi 4, kamu akan dapat
18. Okey, bagi dia 18. Lepas tu 4 ni bolehkah 18 bahagi 4? Tidak boleh kan? So guna 9 pula. Kalau 4 tidak boleh, guna 9. So kalau 9 dapatlah. Itu 9 2. 18 bahagi 9 dapat 2. So boleh lagi? Tiada sudah. Okey, tiada sudah yang kita boleh guna daripada itu. So ini adalah maksudnya pecahan nombor dia. So maksudnya kamu akan ambil punca kuasa 4, punca kuasa 9, punca kuasa 2. Ambil 3 nombor tersebut. Okey, kamu ambil daripada ni 4, 9, 2. Jangan lupa punca kuasa lah, sebab di sini ada punca kuasa, ada square root, so kena letak. So yang mana kita boleh cari nilai dia, kita nilaikan. Okey, punca kuasa 4 kita akan dapat 2. Okey, kita akan dapat 2. Punca kuasa 9 kita akan dapat 3. Punca kuasa 2 kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan. So tidak perlu kamu kecilkan dia. So just letak punca kuasa 2. So 2 darab 3 dapat 6. So 6 punca kuasa 2. So itulah jawapan dia. Disuruh pemudahkan, so inilah yang paling termudah. Senang kan? Okey, yang penting kuasa 2 sempurna kena kuasai. Okey, kita tengok lagi yang soalan B pula. Soalan B adalah berkenaan dengan 2, 4, 3 set. 2, 4, 3. Kita buat HCN. Mula-mula kita cuba sifir 4 kalau ada. 2, 4, 3 bahagi dengan 4. Tidak dapatlah, dapat sini 60. Okey, dah dapat. Kalau dah bagi dalam nombor perpuluhan, jangan ambil. So ambil 9 pula. 2, 4, 3 bahagi 9. So dapat, which is 27. Okey, maksudnya sini ambil 9 dan bakinya adalah 27. So bahagi lagi. Okey, dalam sifir 9 pun ada 27. So 27 bahagi 9 kita akan dapat 3. So maksudnya kalau untuk kamu confirm, betulkah 9 darab 9 darab 3 dapat 243? Tekan balik 9 darab 9 darab 3, kita akan dapat 243. Okey, sentiasa double confirm kamu punya jawapan. So maksudnya sini adalah punca kuasa 9, punca kuasa 9, punca kuasa 3. Okey, yang mana kita boleh nilaikan, kita letak nilai dia. So 3 darab 3 darab dengan punca kuasa 3. So kita akan dapat sini 3 darab 3 9, punca kuasa 3. Itulah jawapan dia. Okey, so itu. So ini yang lain lah. So ini jawapan dia. Senang kan? Okey, yang terakhir iaitu yang soalan C, yang untuk yang bahagian bentuk tunggal lah. Okey, ini pun sama juga. Yang 5 ni, 5 di luar ni yang tidak punca kuasa jangan sentuh. Yang kamu sentuh yang ada hanya punca kuasa ni je. Apa ni? Punca kuasa yang ada punca kuasa ni yang kamu kena sentuh. So 50 bahagi, okey, ambil yang mana? Kita terus ambil 25 lah. Okey, maksudnya 50 bahagi 25 dapat 2. Okey, 25 darab 2 dapat 50. So 25. So maksudnya sini adalah 5 punca kuasa 25 punca kuasa 2. Okey, so maksudnya sini 5 punca kuasa 25 adalah 5. Lepas tu ini just tulis balik. So maksudnya 25 punca kuasa 2. So itulah jawapan dah. Senang kan? Okey. So ini kita sudah buat yang bentuk tunggal. Kita teruskan pula yang bentuk ni lah, yang ada operasi darab di sini. Okey. So ini okey, kalau kamu berminat untuk join kelas online, boleh hubungi nombor ni lah, ataupun WhatsApp pun boleh, ataupun just klik saya dah bagi link di atas tu, kamu just klik di sana. Okey, kami ada buat kelas online. Okey, especially matematik tambahan pun ada. Okey. So, kita teruskan yang tadi yang kuasa dah sempurna 4, 9, 16, 45, 36, 49. Okey. Ini lagi. Kalau yang soalan nombor 2. Okey, ini kalau kamu mau permudahkan dia, tengok dulu, ini punca kuasa 3, ini punca kuasa 72. Kamu kenal pasti yang mana kita boleh kecilkan lagi. Untuk punca kuasa 3, kita tidak boleh kecilkan sudah. Okey, yang mana 72 sahaja boleh. So 72 jadi macam nila tadi kan. Itu 72 492. Okey, so letak sini 3 darab dengan
4, 9, 2. Okay, kita sudah pernah buat tadi 4, 9, 2. So just ambil. So yang mana kita boleh kecilkan, kita kecilkan. So ini dapat 2, sini dapat 3, sini dapat 2. Okay, kita ni 2 darab 3 dapat 6. Okay, yang mana punca kuasa ni? Dia akan jadi 3 darab dengan 2. So maksudnya 6. 3 darab 2 dapat 6. So macam itulah. Okay, boleh faham? Okay, ini 4, 9, 2. Ini kita kecilkan 4 jadi 2, 9 jadi 3. Lepas tu yang 2 ni kita tidak boleh kecilkan lagi. So just macam tu je lah. Okay, kemudian yang mana tiada punca kuasa 2, tiada punca kuasa kita kumpulkan. Iaitu 2 darab 3 dapat 6. Okay, yang mana ada punca kuasa ni kita gabungkan dia. Kita gabungkan dia dalam satu payung punca kuasa tu. Okey, 3 darab 2. So 3 darab 2 6. So jawapan dia 6, punca kuasa 6. Okey. Kemudian yang B pula. Tengok yang B, 6 punca kuasa 6. Okey, punca kuasa 6 pun kita tidak boleh buat apalah sebab dia itu memang sudah yang kita tidak boleh kecilkan balik dia. Kita kalau kecilkan pun akan jadi 3 darab 2. Okey, kalau 3 darab 2 punca kuasa 3. Okey ya. Contoh 6 3, 2. Kita tengok sini, punca kuasa 3, punca kuasa 2 tiada nilai. Okey, bila dia tiada nilai, so tidak perlu buatlah. Okey, 6 ni dia tiada nilai. So just biarkan macam tu. So di sini 6 punca kuasa 6 darab dengan 3. Okey, 24 ni macam biasa kita buatlah 24 punca kuasa. Hai, kita buat FSTB. So 24 bahagi 4 pun boleh. So 4 sini 6. So 4 dengan 6 lah. Jadi di sini 3 4 6. Okey. Terusnya okey, 6 darab punca kuasa 6 dengan 3 darab dengan 2 punca kuasa 6. Sorry. Okey, kita darabkan semua yang tiada punca kuasa, which is 6, 3, 2. 6 darab 3 darab dengan 2. So kita akan dapat 36. Yang manakala yang ini punca kuasa pun sama, 6 darab dengan 6. So 6 darab 6. So maksudnya apa punya jawapan akan dapat 36 punca kuasa 36. Okey. 36 ini kita boleh kecilkan lagi lah. 36 punca kuasa 36 akan dapat 6. So ini 36 punca kuasa 6. Okey, so itulah jawapannya bagi yang B. Okey, kita teruskan. Okey, kalau kamu ada sebarang soalan, terus tanya. Jangan biar terus tanya di ruangan komen di bawah supaya saya terus boleh jawab lah. Okey, seterusnya untuk soalan yang terakhir iaitu 2C. Okey, 2C ni, okey, 18 kita boleh kecilkan dia 9 darab 2 lah. Ini maksud nombor dia kecil, senanglah kita buat 9 darab 2. So 9 darab dengan 2 dapat 18. Okey, kemudian 45 ni pun 45 9 darab dengan 5. Okey, 9 darab 5 dapat 45. Lepas tu bahagi dengan, okay, betul kalau bahagi buat macam ni lah, bahagi 2. Kenapa saya suruh buat macam tu? Kita boleh potong. Okay, ini just boleh potong. So, hilanglah sudah bahagi di situ. Okay, kemudian punca kuasa 9 dapat 3 darab dengan, ini pun dapat 3, ini punca kuasa 5. So, kita akan dapat 3 darab 3, 9. 9 punca kuasa 5. Okey, selesai. Senang kan? So, nampak macam payah hukum search. So, mungkin orang nampak payah sebab dia adalah bab baru yang baru diperkenalkan. Tapi tidak, kalau kita belajar, okey, kita faham kaedah dia, kita tahu kaedah cara dia membuat, sebenarnya dia senang sahaja. Jadi, untuk itu sahajalah untuk hukum search hari ini. Jadi, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja ajukan di ruangan komen di bawah. Ataupun sesiapa yang sedang menonton YouTube, jangan lupa subscribe. Dan jika kamu berminat, ya, kami daripada Tuition Tans ada buat kelas online. Okay,
untuk pengetahuan sekarang ni tidak boleh dia ada pusat tuition tidak boleh dibuka lah. Jadi apa yang kami boleh buat, boleh beri kepada anda di rumah pun kamu masih boleh belajar dengan kelas online. Jadi kalau kamu berminat untuk join kelas online, jangan lupa just WhatsApp kami ataupun PM kami melalui Facebook ataupun melalui Instagram kami ataupun melalui YouTube, mana-mana lah. Ini pun kalau WhatsApp kami adalah nombor ni, iaitu 0128155042. Mana-mana platform pun boleh, okey? Dan itu sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.